Ya, Gopeng. Terima kasih Dato' Yang Ketua. Saya ingin ambil bahagian dalam perbahasan Undang-Undang Profession Kesihatan Bersekutu 2015. Pada dasarnya seperti mana yang disebutkan oleh Menteri dan ahli yang berhormat yang lain, saya pada dasarnya setuju dengan Undang-Undang tersebut kerana ini akan menjamin kepentingan pesakit dan pengguna dan sementara meningkatkan lagi mutu perkhidmatan untuk profession kesihatan bersekutu. Dalam rang undang-undang ini telah peruntukkan untuk membentukkan satu majlis profession kesihatan bersekutu Malaysia dan juga pendaftaran pengamal profession tersebut, sementara mengawal selia pengamal profession kesihatan bersekutu. Jadi walaupun niat dia baik, tetapi saya rasa apabila sampai peringkat pelaksanaan, ada beberapa perkara yang harus diteliti supaya rang undang-undang ini tidak menjadi terlalu menyekat dan akan menjejas perkembangan perkhidmatan tersebut. Kalau kita lihat kepada fasa 2 berkenaan dengan tafsiran aktiviti yang berhubung dengan kesihatan bersekutu, artinya apa-apa aktiviti yang mempunyai kesan langsung atau tidak langsung kepada penjagaan pesakit atau kepada kesihatan individu atau penduduk. Dan ini satu tafsiran yang agak luas. Tetapi saya juga tahu fasa 11 memberi kuasa kepada menteri untuk menafsirkan, watarkan aktiviti-aktiviti yang spesifik yang akan dikawal selia di bawah akta ini. Dan kalau kita lihat jadual kedua, memang dikatakan ada 23 bidang. Saya seperti mana yang disebutkan sebelum ini, ada rasa keliru sedikit walaupun saya sebagai doktor antara peranan nutritionist dan dietitian. Walaupun saya rasa apa keperluan untuk kita memberi kawalan terhadap nutritionist, ini saya pasti menteri harus jawab. Bukan setakat itu, saya lihat apabila kita asingkan bidang-bidang secara terperinci, ada kemungkinan ada pertindihan ataupun overlapping function di antara profession yang berkenaan. Dan bukan setakat itu, ada sebahagian daripada aktiviti-aktiviti di bawah profession tersebut mungkin dilakukan oleh orang awam, oleh orang yang lain. Saya nak bagi sebagai contoh misalnya, di bawah sini ada profession pendidikan kesihatan. Jadi apabila seorang dietitian ataupun pakar pemakanan memberi nasihat kepada seorang pesakit, pasti mereka akan terlibat dalam pendidikan kesihatan. Di manakah guideline, garis panduan untuk kita mengasingkan peranan pendidikan kesihatan dan nasihat dari segi pemakanan terhadap pesakit tersebut? Bagaimana kita nak asingkan apabila misalnya seorang jururawat nak beri nasihat kepada seorang pesakit berkenaan dengan penjagaan kesihatan? Jadi ini ada pertindihan. Satu aspek lagi adalah isu misalnya fisioterapis. Sebab bidang fisioterapis itu bidang yang luas. Bukan setakat fisioterapi yang urut saja, tetapi ada fisioterapi yang melibatkan peranti atau alat-alat tertentu. Adakah kita akan halangkan misalnya pakar urut tradisional daripada mempraktik fisioterapi urut biasa untuk orang yang memerlukannya? Adakah kita akan menghalang dalam penguataan menteri misalnya penggunaan massage chair, kerusi urut misalnya, sebab ini sebagai peranti yang digunakan, boleh digunakan oleh fisioterapis. Jadi ada beberapa perkara yang lain mungkin ada pertindihan. Misalnya kalau seorang jurulatih sukan, apabila mereka melatih ahli-ahli sukan, mereka juga terlibat dalam misalnya rawatan apabila ada kecederaan daripada penlibatan sukan tersebut.
ada rawatan dari segi fisioterapi, urut dan sebagainya. Jadi di manakah garis panduan untuk memisahkan daripada kerja fisioterapi dan mungkin jurulatih? Kita boleh panjangkan daripada itu, bukan setakat jurulatih, gym instructor misalnya, fitness instructor. Jadi ini merupakan beberapa perkara di mana apabila pelaksanaan, di peringkat pelaksanaan, Yang Berhormat Menteri harus teliti supaya garis panduan ini jelas dan tidak menjejas bidang-bidang di mana ada pertindihan. Jadi saya juga ambil perhatian bahawa ada 23 bidang yang terlibat dalam jadual 2 ini. Tetapi saya rasa ada satu bidang yang seharusnya Menteri beri perhatian, beri keutamaan yang tidak termasuk dalam 23 profession ini. Bidang yang saya sebut, maksudkan itu bidang persolekan, beautician. Sebab ini satu profession yang begitu popular. Kalau kita pergi ke bandar, ke mana-mana, memang satu profession yang begitu popular. Dan juga satu profession yang melibatkan bukan setakat kosmetik yang biasa, tetapi penggunaan peranti alat-alat tertentu yang mungkin membawa negative impact terhadap kesihatan seseorang itu. Jadi sepatutnya kementerian harus menggunakan peluang ini untuk mengutamakan untuk kawasan industri perselekan. Sebab saya rasa ini penting, sebab kalau kita uruskan dengan baik, bukan setakat kita pertahankan kepentingan pengguna, tetapi kita mungkin boleh mengembangkan industri ini seperti mana kalau kita lihat di Korea Selatan, di mana industri plastik surgery dan perselekan menjadi satu industri yang begitu maju dan membawa kepada pertumbuhan ekonomi untuk Korea Selatan. Jadi saya rasa ini harus dipertimbangkan. Saya juga ingin bangkit soal fisioterapis. Sebab kalau kita lihat di peringkat swasta, ada fisioterapis, kerajaan, Kementerian Kesihatan ada fisioterapis. Saya juga lihat ada ramai di antara fisioterapis yang kelulusan daripada IPTS. Misalnya Master Skill, Masa, dan sampai hari ini tidak dapat peluang pekerjaan, menganggur. Tetapi kebetulan kalau kita lihat di peringkat Kementerian Kesihatan, kalau kita pergi ke district hospital di kawasan daerah, kita suka nak cari jumlah fisioterapis yang mencukupi. Bukan setakat jumlah, tetapi kualiti dari segi pengkhususan, spesialis, occupational therapist dan sebagainya. Jadi bukankah kementerian boleh ambil peluang ini untuk seimbangkan supaya mengambil lebih fisioterapis untuk kemudahan kementerian supaya menambah baik perkhidmatan fisioterapis di peringkat kementerian. Sebelum saya akhir, saya cuma nak berkenaan dengan fisioterapis ini secara khusus. Ini apa yang berlaku kepada bekas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga bekas Timbalan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana beliau mengalami penyakit rotator cuff injury. MRI beliau menunjukkan bahawa bahagian tendon di sebelah shoulder telah putus. Dan selepas dirawati oleh pakar ortopedik, telah dicadangkan supaya ada intensif fisioterapi. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Setakat ini, cadangan daripada pakar ortopedik ini tidak dapat dilaksanakan. Saya tak tahu sebab apa. Adakah oleh kerana orang yang memimpin rawatan terhadap Datuk Seri Anwar ini menghalang, ataupun adakah kemudahan kementerian tidak mampu untuk memberi fisioterapi untuk seorang 3 kali seminggu. Jadi saya harap perkara ini diberi perhatian, sebab setahu saya sejak bulan 2 sebelum ini sampai sekarang kesakitan beliau berterusan dan semakin teruk. Dan ini kalau kita masih tangguhkan
rawatan yang sesuai kepada beliau, ada kemungkinan beliau terpaksa menjalani satu pembedahan yang major. Jadi itulah beberapa aspek yang saya bangkitkan untuk perhatian Menteri, dan saya sokong rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih.